Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 26 Oktober 2023. Kita ke berita utama. Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara esok akan bersidang bagi urusan menentukan Yang di-Pertuan Agong ke-17. Pemilihan itu bagi menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang akan menamatkan penggal sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Al-Sultan Abdullah melafaz sumpah memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-16 dalam satu istiadat penuh gilang gemilang di Istana Negara pada 31 Januari 2019. Terdahulu, mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-262 dipengerusikan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar semalam di Istana Negara. Kali terakhir mesyuarat itu diadakan adalah pada 22 dan 23 Februari lalu yang dipengerusikan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Malaysia lantang mempertahankan Palestin kerana khuatir konflik di Asia Barat itu akan merebak sehingga menjadi satu perang besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keganasan dan peperangan boleh merebak sekiranya dunia terus membiarkan konflik Palestin dan Israel berterusan. Jelasnya ini kerana semua pihak perlu sedar masalah itu berlarutan sehinggalah konflik itu dapat diselesaikan secara umum. Menurut beliau, bantuan kemanusiaan juga adalah jangka pendek tetapi penindasan rakyat Palestin harus ditamatkan supaya mereka dapat mengecapi keamanan. Anwar berkata demikian menerusi rakaman video wawancara beliau bersama portal berita Al Arabiya ketika lawatan ke Arab Saudi minggu lalu yang dimuat naik di laman Facebook hari ini. Mengulas lanjut, Anwar berkata Malaysia menyokong apa sahaja keputusan rantau Arab dalam menangani konflik di Palestin walaupun berkedudukan jauh dari rantau itu. Namun percaya keadilan dan kemanusiaan harus ditegakkan. 3 sahabat dilepas dan dibebaskan Mahkamah Persekutuan hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki 7 tahun lalu yang mayatnya masih belum ditemui sehingga kini. Keputusan sebulat suara itu dibuat panel 3 hakim yang diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tunku Maimun Tuan Mat selepas membenarkan rayuan akhir ketiga-tiga perayu iaitu Muhammad Zulhiami Mat Darus 37 tahun, Siti Nur Asiah Abdul Wahab 32 tahun dan Muhammad Rahmat Nazaruddin 29 tahun untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan yang sebelum ini mensabitkan mereka dengan hukuman gantung sampai mati. Jelas Tengku Maimun, perayu-perayu telah menimbulkan beberapa isu dan pihaknya mendapati isu utama adalah sama ada perayu dinafikan hak akan satu perbicaraan yang adil. Terdahulu, Muhammad Zulhiami dan Siti Nur Asiah didakwa bersubahat bersama Muhammad Rahmat membunuh Muhammad Fairul Hakimi 21 tahun ketika kejadian di sebuah pansapuri di Jalan Datuk Yusof Shahbuddin, Taman Sentosa Kelang di antara pukul 12.30 tengah malam dan 1 pagi pada 29 Ogos 2016. Pada 24 Oktober 2019, Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap ketiga-tiga perayu yang ketika itu sebagai tertuduh selepas didapati bersalah atas pertuduhan tersebut. Kemudian pada 14 April 2022, Mahkamah Rayuan turut mengekalkan hukuman mati selepas panel-panel hakim yang mendengar rayuan sebulat suara menolak rayuan ketiga-tiga perayu. Sistem pembayaran terbuka bagi rangkaian Rapid Rail di Lebah Kelang dijangka mula beroperasi pada 2025. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siep Fook berkata prasarana sedang memuktamadkan pelan pelaksanaan untuk rangkaian Rapid Rail yang merangkumi laluan LRT Kelana Jaya, laluan LRT Ampang, laluan MRT Kajang, laluan MRT Putrajaya dan monorail. Menurut beliau, sistem baharu tersebut akan memperkenalkan penggunaan MyDebit dan kad kredit sebagai mod pembayaran tambahan di gantri selain kaedah pembayaran
sedia ada yang menggunakan kad Touch and Go ataupun token. Jelasnya, kerja-kerja reka bentuk dan pembangunan Design and Development dijangka bermula pada Mac 2024 dan pasarana akan mengambil tempoh 11 bulan iaitu sehingga Februari 2025 untuk menyiapkan 50% daripada gantry di setiap stesen untuk menerima kaedah pembayaran terbuka. Menurut Lok lagi, penaik tarafan sistem tiket rangkaian KTMB komuter di Lembah Kelang yang menelan belanja sebanyak RM29 juta kini sudah hampir selesai dan akan beroperasi mulai pertengahan November ini. Persidangan dan pameran modal insan terbesar di Asia Tenggara, NHCCE 2023 menampilkan lebih 30 penceramah terkemuka dan pakar perniagaan antarabangsa. Terokai peluang dan pendekatan inovatif membangunkan bakat dan tenaga kerja industri dan negara. Cetuskan inspirasi bersama Ghanim Al-Muftah, Dave Ulrich, Eric Tamunde, Dr. Justin Cohen dan ramai lagi. Daftar sekarang. NHCCE 2023 menjana pertumbuhan, menginspirasi perubahan. 3 maut manakala seorang wanita cedera parah selepas kenderaan yang mereka naiki terbabit dalam naas jalan raya berhampiran serendah Golf Resort Jalan Kuala Kubu Baru, Rawang, Bukit Beruntung hari ini. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan PBK-2 Muhammad Yusof Mak Ali berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 11.06 pagi. Katanya seramai 11 anggota bersama 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kubu Baru dan BBP Rawang dikerahkan untuk ke lokasi. Kemalangan melibatkan 2 buah kenderaan iaitu Toyota Avanza dan Perodua Azia yang membabitkan 4 mangsa. Seorang lelaki yang menaiki kenderaan Toyota Avanza disahkan maut manakala seorang wanita cedera parah. Manakala 2 lagi mangsa iaitu seorang lelaki dan wanita yang menaiki Perodua Azia maut di tempat kejadian. Mangsa yang maut dikenali sebagai Rosihat Lemon 68 tahun, Chan Kwai Hong 62 tahun dan Sok Yok Siu 53 tahun. Jana Nick baru-baru ini dilabel sebagai pengacara toksik kerana sering bertindak memperli individu atau program lain ketika mengendalikan Family 2 musim ketiga FD3. Jana atau nama sebenarnya Nurul Janah Murni 28 tahun menafikan perkara itu dan menjelaskan apa yang dilakukan adalah demi memenuhi kehendak pihak penerbitan program untuk menghangatkan lagi suasana. Dalam pada itu, pelakon tersebut turut mengakui dia sedikit pun tidak terkesan dengan semua komen negatif diberikan netizen terhadap kelakuannya itu. Bagaimanapun, Jana memberitahu akan terus memperbaiki dan menguatkan diri dalam menjadi anak seni yang berkualiti. Berita luar negara, seorang wanita Rusia berusia 53 tahun dikecam netizen selepas mengahwini anak angkatnya yang berusia 22 tahun. Aisliu Minggalim yang merupakan pemuzik terkenal di Tatarstan membuat keputusan berkahwin dengan Daniel pada 20 Oktober lalu selepas 8 tahun mengambil lelaki tersebut menjadi anak angkatnya. Menurut Aisliu, dia mengenali Daniel ketika lelaki itu berusia 13 tahun dan mula rapat kerana mempunyai minat sama dalam bidang muzik. Selepas menjadi anak angkatnya, kedua-dua mereka tinggal bersama. Namun pelbagai kabar angin timbul mengenai hubungan mereka membuatkan Aisliu bertekad menamatkan spekulasi orang ramai. Menurutnya, perkahwinan mereka adalah suci dan bersifat kerohanian dan bukannya didorong hawa nafsu semata-mata seperti disangkakan ramai pihak. Pasangan itu kini mempunyai seorang anak kandung dan 5 orang anak angkat. Ukiran wajah manusia purba berusia 2000 tahun lalu ditemukan oleh sekumpulan arkeologi di Sungai Negro, Amazon. Petroglif yang tersembunyi itu dikesan selepas air sungai surut akibat cuaca panas melampau minggu lalu. Kebanyakan ukiran di Sungai Negro itu terdiri daripada ekspresi muka seperti orang tersenyum dan muram. Menurut pakar, beberapa ukiran itu pernah dilihat sebelum ini tetapi kini terdapat lebih banyak lagi variasi yang boleh membantu menentukan asal-usulnya. Kawasan ukiran itu dikenali sebagai Ponto das Lajes yang terletak di pantai utara Amazon berhampiran lokasi gabungan Sungai Rio Negro dan Solimões.
Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita beralih ke berita ekonomi. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, ekonomi Malaysia dijangka terus menjederhana dengan indeks pelopor IP mencatatkan marginal negatif 0.5% kepada 109.7 mata berbanding negatif 1% pada bulan sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata 4 komponen menyumbang secara positif kepada indeks tersebut, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 245.7%, diikuti indeks perusahaan Bursa Malaysia 15.2%, bilangan syarikat baru didaftar 13.1% dan import benar logam asas berharga dan logam bukan ferus lain 3.6%. Beliau berkata kadar pertumbuhan IP terlicin Ogos 2023 kekal di bawah aliran 100 mata, menjangkakan ekonomi Malaysia akan terus menjederhana disebabkan ketidaktentuan ekonomi global walaupun permintaan domestik kukuh. Pemberian insentif pengeluaran getah memberi manfaat kepada 217,705 pekebun kecil dengan pembayaran berjumlah 474 juta sejak ia dilaksanakan pada 2015. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kadar insentif itu kini dinaikkan menerusi kadar paras harga pengaktifan PHP dari RM2.70 kepada RM3 sekilogram dengan peruntukan sebanyak RM400 juta. Beliau yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi berkata kerajaan juga akan melaksanakan projek rintis insentif pengeluaran latest yang ditambah baik dengan beberapa pemberian insentif. Antaranya, katanya kadar insentif bulanan dinaikkan kepada RM2 sekilogram daripada RM1 kadar bayaran insentif penyertaan berjumlah RM200 sebulan dengan tempoh terhad selama setahun. Katanya lagi kadar bayaran insentif galakan juga diperkenalkan berjumlah RM100 sebulan dengan tempoh terhad selama setahun dan insentif produktiviti berdasarkan produktiviti tahunan yang mencapai sasaran. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Datuk Arnan Abu Hassan di Dewan Rakyat hari ini. Kita ke berita sukan. Terengganu FC TFC optimis mampu mengutip mata penuh dalam pertandingan dengan kelab Filipina Stallion Laguna FC pada aksi kumpulan G Piala AFC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam ini. Pengendali TFC Tomislav Steenbruckner berkata skuad kendaliannya kini berada pada tahap terbaik selepas mengutip satu mata berharga dari Bali United di gelanggang lawan pada awal bulan ini. Jurulatih kelahiran Croatia itu bakal mempertaruhkan barisan terbaik meskipun beberapa pemain masih dalam status 50-50 untuk diturunkan akibat masalah kecederaan termasuk ketua pasukan Habib Harun. Tambahnya lagi, TFC tidak mengambil mudah kemampuan pasukan lawan meskipun mereka telah dibelasah oleh Central Coast Mariner dan Bali United sebelum ini. Paris Saint-Germain PSG kembali ke landasan kemenangan dalam Liga Juara-Juara menewaskan AC Milan 3-0 di Stadium Parc des Princes awal pagi tadi. Kylian Mbappe membuka jaringan selepas setengah jam perlawanan sebelum rakan sepasukannya Randal Kolo Muani menambah satu lagi jaringan pada 8 minit separuh masa kedua bermula. Lee Kang-in yang dimasukkan sebagai pemain gantian menjadikan gol ketiga di penghujung perlawanan, menjadikan gol pertama bintang Korea Selatan itu bersama PSG. PSG bangkit daripada mimpi nyeri setelah mengalami kekalahan 1-4 di tempat lawan kepada Newcastle United 3 minggu lalu. Namun tampil dengan kualiti serangan menakjubkan ke atas pasukan dari Itali itu. Setelah memulakan kempen Eropah mereka dengan kemenangan 2-0 di tempat sendiri menentang Borussia Dortmund, kini PSG mendahului kumpulan F dengan 6 mata.
Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 27 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.